Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat ke-41. Ayat ke-41. Ketahuilah wa'lamu. Ayat ni menjelaskan tentang pembahagian harta rampasan perang. Ketahuilah wa'lamu. Ketahuilah dan ketahuilah wa'lamu. Sesungguhnya atau bahawasanya annama kalau kambing berkambing bahasa Arab. Ghanamun, kambing kan? Kalimah ghanama ni satu benda yang berharga. Kambing ni kan banyak. Jadi dia ambil kalimah ghanama ni satu benda yang berharga. Kambing tu ghanamun. Yalah gula kambing so tak Jadi ghanimah ni dia ada kaitan dengan kalimah tu ghanama. Ghanamun kambing, ghanimah barang rampasan perang. Jadi barang berharga. Sesungguhnya segala yang kamu perolehi. Ghanimtum ni segala yang kamu perolehi, sedikit atau banyak, sebagai rampasan perang. Sebagai rampasan perang yang kamu dapat sebagai rampasan perang. Kena faham rampasan perang ni. Contoh Zubair kan, Zubair bin Awam, antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Harta rampasan perang yang diperolehi dari semua peperangan yang dia pergi ialah 50 juta. 50 juta duit kita, 50 juta hasil rampasan perang. Parsi ni dia macam kerajaan Parsi ni dia turun-temurun turun-temurun, jadi harta banyak lah. Keturunan demi keturunan daripada start zaman Daud lagi Parsi ni mungkin wujud sampai zaman Rasulullah. Jadi kekayaannya tu banyak lah. Tapi dicapai oleh orang Islam dalam tempoh 3 hari je. 3 hari jatuh ke Islam belaka. Semua harta Parsi jatuh ke tangan orang Islam. Ni cerita selepas kewafatan Nabi ni, zaman sahabat ni. 3 hari je jatuh. Punya lama lah. Kupu-kupu 3 hari jatuh. Mana tak kaya sahabat. Tak, nama ni. Ha? FAL tu. Tu duduk kat FAL. Semua dia kata ha? Yalah, yang kamu perut dia terjemahan ni kadang-kadang kita jangan duduk sangat. Dia tak tahqiq. Lepas tu kita buat projek
terjemahan anak yatim kan, kita buat dua-dua, kita buat perkata dengan terjemahan penuh supaya dia tidak tersilap dengan perkata ni. Kadang perkata ni kadang-kadang sebagai bantuan saja, nak harap sangat ada juga. Kadang-kadang silap terjemahan. Kan? Kalau boleh terjemah bentuk perbuatan boleh. Kan? Yang kamu rampak, yang kamu dapat daripada harta rampasan perang. Terjemah. Lepas tu kalau terjemahan dia takkik. Tengok dia kata, segala yang kamu perolehi sebagai rampasan perang. Betul? Segala yang kamu perolehi sedikit atau banyak sebagai harta rampasan perang. Tengok, dia terjemah betul. Dapat dia harta rampasan perang, ghanimah. Dia kata adalah harta yang diperolehi dari orang-orang kafir melalui pertempuran. Dipanggil ghanimah. Sedangkan yang diperolehi tanpa melalui peperangan dipanggil fai. Fa'a kan. Fa'a ni tinggal. Kan tajuk-tajuk ni kan, tajuk tinggal isteri kan. Fa'a tajuk dalam surah Baqarah kan. Makna asal fa'a ni tinggal. Jadi harta yang ditinggalkan tanpa berlaku perangan asal. Pembahagian dalam ayat ini terkait dengan ghanimah sahaja. Adapun fai dibahas dalam surah Al-Hashr. Kita akan jumpa. Kan orang Yahudi tinggal harta dari sesuatu min syai'in, dari sesuatu. Fa'anna, maka bahawasanya untuk Allah 1/5. Bila sebut untuk Allah, untuk Rasul ni, untuk kerajaan, untuk negara kan? Untuk Allah, untuk Rasul ni maksudnya untuk negara. Sebab Allah tak perlu harta rampasan perang kan? Jadi untuk negara 1/5. Untuk Allah, untuk Rasul 1/5. Dia kata fa'anna lillah, maka untuk Allah 1/5. Khumus. Jadi bahasa Arab ni macam bahasa Inggeris juga. Dia ada satu, dia ada pertama. Contoh tiga. Bahasa Inggeris apa tiga? Tu yang ketiga. Tiga, three. Yang ketiga. Third. Tiga. Ada tak? Ayat bahasa Arab ni. Dua-dua ada. Tiga bahasa Arab dia ada tiga. Kau tiga bahasa Arab. Salasah. Dia ada yang ketiga. Juzuk Asalis. Dia ada tiga. Sulus. Sulasa 3. Sulus 1/3. Mana kalau 3 surah dalam bab tu, bab poligami tu kan. Apa tu kalau 1/3 sulus. 1/4 dia punya wazan dia fa'un. 1/3 sulus, 1/4 rubu', 1/5 khumus, 1/6 sudus, 1/7 subu', 1/8 sumun, 1/9 tusuk. Dah nak habis ngaji dah. Dan bagi kaum kerabat. Nanti dia kata bagi Allah dan Rasul. Bahagian untuk Allah dan Rasul disalurkan untuk maslahat kepentingan kaum muslimin secara umum, kerajaan lah. Kerana Allah dan Rasulnya tidak memerlukannya dan tidak disebut ke mana disalurkan sehingga penyalurannya untuk masalah umum. Jadi untuk masalah umum ni balik kepada kerajaan. Lepas tu kaum kerabat. Untuk kaum kerabat
Kerabat siapa ni? Merujuk pada kerabat Rasul. Tengok dalam terjemahan perkata tu, dalam terjemahan penuh tu dia kata kerabat Rasul. Nak dia takkid lah. Kalau tengok terjemahan perkata kita tak nampak. Perkataan ni dia tak takkid, tak jelas. Tengok pada terjemahan penuh. Dia kata kerabat mana? Kerabat Nabi. Dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki maupun perempuan. Wal yatama, dan anak yatim. Siapa dia? Anak kecil yang ditinggalkan mati oleh bapaknya. Wal masakin, orang miskin. Yang ni orang yang berhajat atau orang yang dalam keadaan kekurangan. Wa ibnis sabil. Siapa dia? Bukan anak ni, bukan anak jalanan. Orang yang terhenti di perjalanan kerana kehabisan bekal, sangkut di perjalanan. Jadi 4/5 ni lah, kan? 4/5 ni lah kepada siapa? Kepada yang pergi perang, kan? Cuma dalam konteks yang pergi perang ni, dia ada yang berkuda, dia ada yang jalan kaki. Tapi dalam konteks berkuda jalan kaki ni, orang berkuda bagi banyak sikit. Kenapa? Sebab orang berkuda ni payah, dia mati dulu. Dia kena pergi perang dulu, dia pergi maju dulu. Waktu tengok beres sikit baru orang jalan kaki pergi. Perang lainnya dia. Makna dia ni pergi maju dulu. Kalau hidup lah, kalau mati lah. Makna risiko besar dia. Jadi bagi orang berkuda tu lebih sikit. Maksud ayat ini adalah bahawa 1/5 dari ghanimah itu dibagikan kepada Allah dan Rasul, yakni kerajaan, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibnus sabil. Sedangkan 4/5 dari ghanimah itu dibahagikan kepada orang ikut berperang. Untuk yang berjalan kaki memperoleh 1 bahagian. Sedang penunggang kuda apa? 2 bahagian. Bahagian untuknya dan untuk kudanya. 2/5 maksudnya. Bukan. Makna 1 bahagian. Memarah kali lah. Satu bahagian. 1 bahagian untuk apa tu untuk orang jalan kaki. 2 bahagian untuk orang yang berkuda, kan? Sebahagian pasir berpendapat bahawa 1/5 dari ghanimah tidak boleh keluar dari 5 golongan itu, dan tidak mesti mereka dibahagi secara sama, bahkan disesuaikan dengan maslahat. Jadi pembahagian yang betul ini adalah makna iman. Pembahagian yang betul ini adalah syarat untuk dapat makna iman. Tidak dikira beriman. Sebab dia kata, jika kamu beriman dengan Allah, jika betul kamu beriman dengan Allah, makna nak beritahu makna iman ni ada kat sini. Jika kuntum amantum billah, jika kamu beriman dengan Allah. Dia kata Allah menjadikan pembahagian ghanimah sesuai dengan aturannya ini sebagai syarat keimanan, kan? Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Yang dimaksudkan dengan apa di sini boleh maksudnya ayat-ayat Al-Quran, malaikat dan pertolongan. Yang dimaksudkan dengan hari Al-Furqan adalah
hari yang memisahkan antara hak dan batil, atau hari yang ditampakkan kebenaran dan dikalahkan kebatilan, iaitu hari bertemunya dua pasukan di Badar, iaitu pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dia beritahu apa dia Yaumul Furqan, dia ulang balik Yauma. Dia ulang balik Yauma. Jadi Yauma tu iaitu hari. Bila dia ulang balik, dia panggil Badar. Iaitu hari bertemunya dua pasukan. Yang apa tu? Apa tu ayat minggu lepas ni dia kata Zahfan kan. Ada Zahfan, makna ada tak kalimah Zahfan ayat sebelum ni? Waktu ayat 15 kata silap. Makna bertemu antara pasukan ni tak boleh mundur ke belakang. Istiqamah tu Zahfan. Zahfan tu makna masukkan ialah, maksud Zahfan ialah bertemu dengan musuh ni sejarak, kalau panah kena. Itu Zahfan. Kita nak hurai ke murid kita, kepada Zahfan makna duduk di antara kita dan musuh. Kalau panah kena badan musuh, itu Zahfan. Mana kat situ tak boleh mundur. Tak boleh lari. Mana tak boleh mundur ke belakang, lari pada medan pertempuran. Dan Allah itu wallahu atas segala sesuatu. Dan Allah itu atas segala sesuatu qadirun, maha berkuasa. Jadi semalam kita tak jelas kan? Kita jelas dah. Makna ilah ni mana dapat ilah? Kita nak ulang semua ilah. Tumpahkan hati kan? Ilah ada dua jenis. Satu ilah biasa, satu ilah luar biasa. Ilah dalam asbab, ilah luar asbab. Dalam konteks luar asbab ni, luar biasa ni Allah saja dibenarkan. Selain pada Allah tidak dibenarkan. Mana usah kata bergantung, guna pun tak boleh kalau luar biasa. Hak boleh kepada Allah saja. Kalau faham boleh, tak guna pun faham je boleh. Sampai kembali ke rahmatullah, duk faham boleh, padahal tak boleh. Maka risiko dia mati, masuk neraka tak tebik-tebik. Selagi jenis ilah biasa. Ilah biasa ni makna dia bukan luar biasa, orang anggap biasa, yang orang bergantung dengan dia. Apa dia? Duit, ubat, doktor. Jadi ilah biasa ni dia rendah sikit. Dia tak setegas ilah luar biasa. Ilah biasa ni guna boleh, bergantung tak boleh. Guna duit, guna ubat, guna doktor boleh, bergantung tak boleh. Cuma pergantungan kepada barang luar biasa menyebabkan kekal neraka. Pergantungan kepada asbab biasa, alamat pergantungan itu ialah tercalarnya amrullah. Tak boleh nak buat perintah Allah, pergantungan dia. Ngaji pun tak ada, maka masuk neraka juga, tapi tak kekal. Tak semacam hak luar biasa ni. Takut kita nak sebut ni bagi orang yang mungkin kan, hak semalam tu tak ada orang. Kita nak undang semua ni. Dia tajuk ni, hak tu sipil tu kena ingat semua kan. Contohnya ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Qadirun ni bahasa kita sakti. Sakti ni biasa ke luar biasa? Sifat Tuhan. Tak boleh kita percaya kepada selain Allah, tak boleh. Syirik. Keris sakti, syirik. Cincin sakti, syirik. Kan? Tak boleh. Kalau kita guna dalam konteks asbab biasa, kajian kata, tak apa. Tapi tak ada kaji, kita percaya. Itu akidah. Sakti-sakti ni biasa ke luar biasa? Luar biasa. Bukan, tak boleh nak kaji, tapi orang percaya. Dia panggil sakti. Jadi percaya kesaktian
Pada kesakti hati adalah sifat bagi Allah, kita buh kepada lain daripada Allah, maka syirik besar kan, menyebabkan mati kekal neraka. Bila ada benda-benda berkaitan akidah ni, kena sebut sama. Kalau tak faham, dia tanya. Ayat 42 ni hingga 42 hingga 44. 42 hingga 44 mengingatkan nikmat Allah berbentuk pertolongannya dalam perang Badar, di mana kemenangannya ketika itu bukan kerana banyak jumlah dan lengkapnya persenjataan. Ni tengok ni. Mana dalam Islam, dalam sejarah ahli tauhid, start daripada zaman Adam lagi sampai sekarang, tak pernah kemenangan orang Islam ni berdasarkan jumlah dan kekebalan senjata. Tak pernah. Tapi kena besar. Tapi kadang-kadang yang biasa berlaku ni, walaupun jumlah sedikit, senjata tak lengkap, menang juga. Kerana dua rukun ada. Pertama, taat pada pemimpin. Yang kedua, meletakkan kemenangan kepada Allah. Maka Allah bagi menang. Dia hurah balik ayat 1 tadi, iaitu ketika antum, kamu, berada, B itu berada di al-udwah, di tepi lembah, di pinggir lembah. Al-udwah, di pinggir lembah. Ad-dunia, kepada ad-dunia, tu makna dunia, dekat. Dunia ni makna dekat, makna hina, makna rendah. 3 makna dunia: dekat, rendah, hina. Makna bahasa. Dunia hotline ni Ustaz ni, dunia dekat kita. Dekat kita. Dunia ni makna dekat, makna rendah, makna hina. 3 makna dia. Bukan makna dia tu gitu dah. Tu dia kata di tepi lembah ad-dunia, yang dekat. Di tepi lembah dunia. Bukan dunia bahasa Melayu kan. Yang dekat. Ni maksud Masjidil Aqsa. Kenapa panggil Aqsa? Yang jauh. Mana Aqsa, yang jauh. Dan mereka bil udwatil quswa. Quswa fu'la dengan Aqsa ni makna serupa. Akbaru, kubra, ahsanu, husna, serupa makna. Cuma ahsanu untuk lelaki, husna untuk perempuan. Makna serupa je. Akbaru, maha besar. Kubra, maha besar. Jadi ada tiga kelompok. Kelompok Nabi dan para sahabat bil udwatid dunia. Kelompok Abu Jahal bil udwatil quswa. Kelompok Abu Sufyan wal rakbu. Dan kafilah mana? Kafilah Abu Sufyan yang berada asfala, lebih rendah. Kan asfala safilin, lebih rendah minkum, dari kamu. Maksudnya kaum muslimin ketika itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedangkan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berada di tepi pantai, kira-kira 5 batu dari Badar. 5 mil. Oh dah. Batu tak? MIL. Batu tak? Kita nak gigak ni.
kita tak ada lagi buat rombongan ke Badar tak. Kalau umrah tak, dia buat ke Uhud. Ada Ustaz. Ha. Ada. Ada, Badar ada. Tapi tak pergi kita. Kita sekarang. Malana tak pergi kat dia kita. Dia mana tak kemah dia. Pun lagi. Kawasan Badar pun lagi. Jauh sikit dia Badar ni. Uhud dekat. Pun lagi. Sekali. Boleh kita. Ah, tak boleh. Malana kata, dia kata tak puas dah. Jadi bila kita sembang tak kemah. Dia beli wah kamu ya Ustaz weh. Ya. Ha? Ya. Ada tulis nama-nama Allah tak. kita tak tahu. Benda tak jelas tu. Ha, ya. Dan kalau sekiranya tawa'atum, kamu mengadakan persetujuan dengan mereka, bincang nak perang bila. Lah talaftum, niscaya kamu akan berbeza pendapat fil mi'ad, dalam menentukan hari pertempuran itu. Dalam menentukan hari pertempuran itu. Memang tarikh tak suka kan. Peperangan sendiri pun tak suka perang. Sebab keluar tu atas dasar nak halang kafilah Abu Sufyan. Tiba-tiba kena perang pula dengan orang yang bersenjata lengkap. Walakin liyaqdi Allah, akan tetapi Allah berkehendak melaksanakan amra, suatu urusan yang harus dilaksanakan. Kana maf'ula, yang harus dilaksanakan. Maksudnya kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin. Mana Tuhan tetap dah kat waktu ni ajar Abu Jahal dan kepala pengap lain sampai. Tak boleh undur dah. Dia mati je perang Badar ni. Jadi dia semangat-semangat tu sebab ajar dia nak sampai. Tuhan nak takdir dia mati. Maksud dia ialah, iaitu dia hurah balik, dia hurah iaitu liyahlika man halaka, untuk mematikan orang yang pasti mati. Halaka ni dua maksud, mati binasa. Liyahlika man halaka, untuk bagi mati orang yang patut mati, untuk membinasakan orang yang pasti binasa. Macam kita tak? Kita nak yakin bahawa Quran ni benar dalam neraka ke, atau kita nak yakin Quran ni benar dalam syurga? Mesti kita nak yakin Quran ni benar dalam syurga. Betul tak? Apa korang kata? Betul. Dalam syurga kita. Tak say kita betul tak? Betul. Duduk dalam neraka. Tak say kita. Jadi mati dengan bukti nyata ni makna dia akhirnya betul kat Muhammad. Tak say lagu tu. Kita betul ke Nabi Muhammad ni dia dalam syurga, betul Al-Quran dalam neraka. Apa rugi? Lawak semangat tapi kalah pula. Lepas tu masuk neraka pula. Confirm kalah, confirm masuk neraka. Tak payah. Liyahlika man halaka an bayyinah, dengan bukti. Wa yahya, dan hidup man hayya, hidup orang yang hidup bersama bukti. Ni nak beritahu ni. Semalam kita beritahu kelompok manusia ni 3 golongan. Cerita apa tu dalam Quran ni, manusia ni start daripada zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Makna secara pukul rata 3 golongan je. Kan? Satu golongan sanggup susah, sanggup mati. Satu golongan
sanggup susah, sanggup mati. Satu lagi, tak sanggup susah, tak sanggup mati. Baru dua tak? Haknya sanggup susah, sanggup mati ni pecah dua. Jadi tiga. Bila sanggup susah, sanggup mati ni tak mesti syurga lagi. Tengok dulu. Sanggup susah kerana apa? Kerana bukti yang sahih atau tak ada bukti? Dalil yang bersama dalil yang sahih atau tak ada dalil? Kalau bersama dalil yang sahih, maka duduk dalam kelompok Nabi dan para sahabat. Ini yang Nabi tahu ni. Hidup bersama bayinah. Bayinah ni satu boleh masuk agama. Dari sudut akidahnya, Quran kata. Dari sudut amalannya, Nabi kata. Boleh masuk agama. Terjamin, kan? Masuk agama menang. Bayinah ni, bahasa kita, bukti yang boleh masuk agama. Macam mimpi. Sanggup susah, sanggup mati. Ha? Tak sanggup susah, tak sanggup mati. Ha. Ada. Jadi sanggup susah, sanggup mati ni pecah dua. Jadi tiga tu. Sanggup susah, sanggup mati kerana dalil yang sahih atau kerana tak ada keterangan. Arab Mekah. Ya. Tak ada keterangan. Dalil tak ada ke dia, tapi sanggup susah, sanggup mati Abu Jahal ni. Sanggup susah, sanggup mati. Waktu ada harta infak. Niaga-niaga, letih-letih niaga. Untuk apa? Untuk membinasakan Nabi dan para sahabat. Nak bagi habis harta untuk bagi punah Islam. Susah. Sanggup susah, sanggup mati. Tapi tidak bersama dalil, tidak bersama bukti. Arab Mekah. Bersama bukti, palsu pula. Yahudi Nasrani. Tukang jajah barang palsu, Yahudi. Mengikut barang tak jelas, Nasrani. Lepas tu soal lagi, tak sanggup susah, tak sanggup mati. Pecah dua pula. Siapa dia? Munafik, pecah dua. Duduk munafik, pecah dua. Ada munafik, pergi ngaji majlis Nabi. Akhirnya jadi sahabat. Asal munafik jadi sahabat. Ada yang munafik, tak saya ngaji. Jangan munafik, tak saya ngaji pula. Dan kita akan jumpa dalam juzuk sebelah nanti. Orang munafik tak saya ngaji. Munafik sama mati. Bila sebab yang boleh ubah sebab munafik ni, mengajar. Tak saya ngaji pula. Munafik sama mati. Ada sebagai munafik, pergi majlis Rasulullah, akhirnya berubah jadi sahabat. Makna munafik-munafik ni ada ubat dia. Ubat dia mengaji. Jadi kita akan faham, kita muhasabah diri kita daripada hak pecahan tadi, kita duduk belah mana. Lepas tu kita mikir, hak belah selamat ialah belah sanggup susah, sanggup mati bersama dalil yang sahih. Kan? Kalau jenis tak jelas tu, hak jenis barang palsu ni, kalau kita tukar jajah, Yahudi. Kalau kita ni main ikut kodam, minta dalam bulat-bulat barang tak betul, Yahudi Nasrani. Bila pula kita duduk belah sahabat. Belah sahabat ni duduk belah dalil. Tanya kita duduk belah mana, kan? Jadi lepas tu kita tengok semua. Kalau belah ni, lagu ni, ending ni lagu ni. Belah ni, lagu ni, ending ni lagu ni. Belah ni, lagu ni, ending ni lagu ni. Lepas tu kita fikirlah sendiri. Mana kita akan faham, oh, aku nak duduk belah mana. Kan? Itu penting yang mengaji. Kalau tak mengaji, tak tahu belah mana kita. Kita duduk rasa suka belah betul dah. Macam Abu Jahal ni, kenapa buka apa? Sebab dia rasa dia betul. Bukan betul tu dengan dalil, rasa saja. Sebab itulah rasa-rasa betul ni tak selamat. Kita kena mengaji sampai pandai, sampai tahqiq barang yang kita yang kita pegang ni betul, yang kita amal ni betul. Apa gitu, barulah dijamin selamat oleh Allah Taala. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar, Allah ni bila duduk dekat cerita ayat selepas inna, maka la ni dipanggil lam muzahlaqah, lam tergelincir. Maha mendengar, maha mengetahui. Hak ni unik. Uniknya nak beritahu
Bila Quran turun, Arab Mekah ni terbagi tiga golongan. Bila Quran ni turun kepada penduduk Mekah, Mekah terbagi pada 3 golongan. Kita pun kalau mengaji Quran akan ada 3 golongan kalau bertemu dengan Quran ni. Satu golongan bila dengar wahyu Allah langsung berubah fahaman, masuk, terima apa yang Nabi kata, kan? Jadi sahabat Nabi, bertukar fahaman. Tidak ada apa? Tidak ada tersinggung, tak ada. Tersinggung apa barang menyelamatkan kita. Barang betul tersinggung apanya, terima je lah. Tak pandai nak lawan Quran ni. Jadi sahabat Nabi, kan? Makna dia berkeadaan tak betul akidah, tapi bila dengar Quran kata lagu ni, wah, ubah fahaman selalu kan dia, kan? Rugilah tak ubah fahaman. Ubah selalu. Ubah ni lah untungnya, tak ubah rugi. Dia faham. Tinggal segala kesenangan hidup dia, duduk susah dengan Nabi. Tapi zahir susah, dalaman senang hati. Wah, hati duduk dengan Nabi. Satu lagi tersinggung. Kalau ada anak ni tersinggung, siapa anak masuk sekolah menengah 13 tahun, tersinggung dengan Nabi. Siapa dia? Abu Jahal. 13 tahun tersinggung dengan Nabi, tapi mati berkeadaan tersinggung dengan Nabi. Padahal Nabi nak selamatkan dia. Nabi ni ibarat doktor berintegriti nak selamatkan orang sakit. Dia lari daripada hospital nak bakar hospital. Lari daripada hospital. Doktor nak selamatkan dia, dia lari daripada hospital nak bakar hospital. Kalau lock leg dia, lock leg dia, mati yo, mati belakang, pesakit-pesakit dengan doktor-doktor mati. Jadi salah tak kita tembak dia nak bakar hospital ni? Tak salah. Oh, jahat. 70 tu ya. Makna mati berkeadaan tersinggung. Abu Jahal sama ke Ustaz dengan Abu Lahab? Ha? Abu Jahal, Abu Lahab sama? Lain. Abu Lahab tadi apa tu, pernah ada duduk kat Madinah. Dia macam ibarat macam dia mati pada darah kecewa. Bukan mati perang dia. Mati kecewa. Abu Jahal mati dalam medan perang. Abu Lahab ni mati kecewa. Mati perang. Tapi kenapa Abu Lahab ni nama dia ada dalam Quran, Abu Jahal tak ada? Ketua agama Arab Mekah. Kalau soalan apa panggil dia belaka. Jadi bila sebab tu sebab dia kenapa dia musuh Nabi. Abu Jahal ni dia ketua ada sudut ketua ada sudut kumpulan. Dia bukan golongan agama, golongan kumpulan, ketua kumpulan. Tapi menguasai. Maknanya kalau apa-apa hal, rujuk dia. Bila dia mati, Abu Sufyan pun nak ganti. Dia bukan kepala agama, kepala dunia. Kepala dunia. Dia ada kepala dunia, kepala agama. Abu Lahab ni kepala agama. Kepala agama. Waktu dia cantik Quran. Sebab tu dia jajah barang dia, datang Quran, ganggu hak dia berbahan lagu tu lah. Padahal tak ganggu hak dia pun, bagi hak baik lagi, comel lagi. Sebab tu sulit untuk meyakinkan lalat bahawa bunga lebih berharga daripada sampah tu kan. Orang dah lama yang sampah ni rumit. Abu Lahab, tapi tak mustahil. Tapi Abu Lahab termasuk orang yang mati berkeadaan tersinggung dengan Nabi. Satu lagi tersinggung 20 tahun, akhirnya masuk Islam. Tersinggung sekejap. Tapi alhamdulillah dan tukar fahaman. Siapa dia? Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, kan? Jadi walaupun tersinggung sekejap, lebih baik pada tersinggung sampai mati. Abu Jahal ni kalau tak tersinggung radhiyallahu anhu, tapi dia tersinggung sampai mati, anak dia dapat telaranya. Comel lah bagi kita kan, radhiyallahu anhu, comel telarang sahabat Nabi kan. Tapi kerana dia laut tersinggung sama mati, tak dapat ke dia. Anak dia dapat kan. Jadi makna dia
Kita dengan Quran ni, kalau kita boleh pilih, kita nak masuk golongan mana? Tak tersinggung serabut ke? Atau golongan tersinggung lawan dulu ke? Atau mati kerana tersinggung? Nak mana? Takkan kita nak pilih hak dua tadi? Mesti pilih kita nak jadi hak para sahabat Nabi yang terima gitu. Terima bapanya, badan nak menyelamatkan kita. Tapi jangan, kan? Kita akan jumpa tiga jenis. Tapi kita tak say hak jenis mati. Kalau boleh kita nak, janganlah mati lagu tu. Tapi itu kerja Tuhan. Kita tak say. Kita nak semua sama belaka. Ketika memperlihatkan engkau mereka, yurikahumullahu fi manamika, dalam tidur engkau qalila. Makna dalam mesyuarat, perbincangan, agak-agak dah. Jumlah berapa? 1000 ni. Tak apa. Dikira ada sudut unta. Jumlah unta yang di sebelah. Macam mana malam kita? Jadi dia anggarkan 1000 orang hari ni. Sahabat dia berkira 1000 orang ni. Tapi tengok dalam mimpi Nabi, sikit. Jadi mimpi Nabi ni wahyu. Kan? Kalau orang tanya kita, macam mana kata apa tu mimpi Nabi wahyu benar? Tapi nak jawab lagu mana? Kita tak nafikan memang benar, tapi macam mana nak jawab kalau orang tanya lagu tu? Kita kata sebenarnya yang kafir sungguh hanya nampak tu je. Hak yang dia tak nampak tu adalah yang bakal masuk Islam, yang bakal ubah fahaman. Jadi dia nampak tu yang betul-betul mati berkeadaan tentang Nabi 70 je. Ada nampak tu jumlahnya yang kafir sungguh. Hak ni satu hari nanti dia akan beriman. Allah tak lagi nampak. Bila Nabi tengok sedikit, sahabat tengok dia kena jaga pun sedikit juga. Lagi sahabat dengan mimpi Nabi ni yakin dah. Cuma kita beritahu dah, mimpi Nabi ni kadang-kadang berbentuk tak adalah. Tapi betul. Contoh hak mimpi Nabi bermimpi dia pergi mengajar umrah. Lepas tu Nabi pun ajak pergi umrah. Tiba-tiba tak boleh umrah. Sahabat kata bukan mimpi umrah. Kita mimpi umrah je tak tahu bila. Kita ingat tahun ni. Lepas tu kita kena ngaji jenis anugerah lagu mana, perangkat lagu mana. Kalau orang beritahu detail ni, something. Kalau orang boleh tahu satu benda gaib secara detail, boleh tumpang ilmu gaib dia, ni jenis perangkap. Kan? Beritahu secara detail ni perangkap. Nabi tak detail. Tu ciri anugerah tak detail tu ciri anugerah. Tak jelas. Separuh je. Contoh munafik. Nabi tahu munafik. Bukan semua. Separuh je. Mana munafik yang bakal jadi sahabat, Nabi tak tahu. Nabi hanya tahu yang mati munafik. Munafik ni ramai, tapi Nabi hanya dizahirkan yang memang munafik dah mati. Tapi ada sebahagian yang asal munafik yang sahabat ada. Allah tak zahirkan sebab tak perlu. Walau arakahum, dan kalau dia menampakkan kepada kamu, dan kalau sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, kathira, banyak, la fasyutum, tentulah kamu akan gentar, lemah, takut. Wala tanaza'tum, dan tentu kamu akan berbantah-bantah fil amri, pada urusan itu. Yakni di antara kamu ada yang mengusulkan untuk tetap maju berperang, dan ada pula yang mengusulkan untuk tidak maju perang, sehingga mengakibatkan menyebabkan jadi macam masalah. Walakin, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Walakin Allah sallam, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Menyelamatkan apa? Dari dua keadaan. Pertama, keadaan gentar, takut. Yang kedua, keadaan berbantah-bantah. Cara dia bagi nampak sikit. Lihat Nabi nampak sikit dalam mimpi, lihat sahabat nampak sikit juga dalam peperangan. Sesungguhnya innahu, Allah itu, ini sifat khusus siap bagi Allah.
Satu zat yang hanya dia mengetahui isi kandungan dada manusia. Manusia lain tak tahu. Kalau sama-sama sabit lagu tu, punah akidah dia. Ni sifat khususiat bagi Allah. Kan kita biasa kan sembang jangan tu dia boleh baca isi hati orang. Punah akidah. Ni satu sifat khususiat bagi Allah. Macam Nabi, ada kala Nabi tahu, ada kala Nabi tak tahu. Pernah ada orang minta Nabi mengirim sahabat Nabi atas alasan untuk dakwah, tapi dalam dada mereka nak bunuh. Nabi boleh baca tak? Waktu tu Nabi tak boleh baca. Itu bentuk anugerah. Ada kadang-kadang boleh kan? Itu anugerah. Kan pernah apa tu waktu kita sebab kafir kan, Yahudi suruh Arab Mekah tanya 3 soalan. Yahudi minta Arab Mekah tanya 3 soalan ke Nabi. Yahudi ni ada pengalaman wahyu. Bila Nabi tak boleh jawab, keesokan harinya Yahudi faham, Nabi sebut. Kalau dia boleh jawab spontan, dia penipu. Kalau dia tak boleh jawab, dia Nabi. Atau terbalik. Arab Mekah macam kita. Arab Mekah ni macam kita. Tak boleh pergi jumpa Tok Bomo, tanya motor mana, mu datang esok. Besok tak boleh, besar. Tak bisa mana. Betul tak? Kita tak bisa mana. Yahudi ni orang pengalaman. Dia kata inilah menunjukkan dia Nabi. Dia bukan cari pengaruh. Mana orang boleh jawab spontan ni cari pengaruh. Bukan jenis anugerah, jenis perangkat. Kita telah diberi anugerah. Bisa. Mana kita ni bentuk Arab Mekah dia tak faham. Dia kata waktu Jin Muhammad telah melupakan kepada satu bulan sekarang ni kan heboh pasal Habib, Bapak Habib. Ha? Habib daripada Hadramaut. Ha? Dia dakwa dia boleh mimpi jumpa Rasulullah tu. Wallahualam. Mimpi. Siap bagi ijazah kalau selawat ini dia jumpa Rasulullah. Tu panjang cerita tu. Aja tu panjang cerita. Nak berakmal saya, adakah kita boleh timur? Adakah logik nasabah tengok Adakah tu 7 Hamil 7 kita cerita tadi. Dia bab tajuk ni Hamil 7. Bab mimpi ni kita hurai dalam Hamil 7. Ni tak masuk lagi. Nanti insya-Allah Hamil 7 Di mana Hamil 7? Juzuk yang ke-24 ke atas. Tajuk tu kita hurai habis situ. Hamil 7 ni makna ia kena sign. Kat situ kita hurai, kita cerita bab mimpi macam mana. Kasih tadi. Ya qauzah. Anak ke hurai tajuk tu. Nanti insya-Allah. Tidak sedia lagi. Tak ada lagi. Dah panjang tajuk. Dah habis tajuk tu panjang. Ya, saya tunggu. InsyaAllah. Hamil 7 tu dia tanya kalau Maulana Hadi tajuk tu dulu. Kita tak buat satu dulu. Nanti insyaAllah satu hari nanti kita start Hamil 7 dulu. Hamil 7 tu intipati Quran. Ayat 5. Man ayat 5 ni intipati Quran. Kat situlah kita akan hurai tentang bab mimpi, bab jumpa Nabi jaga macam mana boleh ke tak boleh kat situ. Kita sentuh boleh, tapi sentuh dalam bentuk soalan rumit, jadi panjang, jadi takut ni. Kita sentuh sikit tu boleh, tapi nak sentuh, nak hurai satu tajuk, tak boleh. Sebab kita daurah kita ni nak habis satu Quran, tak boleh. Rumit nanti. Nanti kita akan hurai juga. Kita sedap kalau kita hurai ni masuk ayat dia. Bila masuk ayat baru jadi kuat. Nanti Ustaz kata lagu tu, Ustaz kata tak sedap ni. Tak sih, kita nak orang terima dengan hujah. Takut nanti orang ni dia tersinggung, mana dia cepat salah faham. Kita nak bila datang ayat yang kuat, yang berkaitan dengan dia, masa tu kita hurai. Biar orang terima tu dengan hujah. Baru orang akan fikir. Kalau lagu ni tak edit, dia akan jadi masalah lain. Dia tak faham. Sebab melibatkan isu besar tu, dia kena satu tajuk. Kalau sebenarnya satu tajuk, dia tak boleh nak urai lagu ni. Jadi tak boleh panjang je cerita. Jadi kita jadi susah nak urai. Orang sekerat jadi salah faham. Jadi macam-macam cerita, dia tak boleh nak habis. Mana separuh jadi. Kita tak puas, orang tak puas hati. Kita tak puas hati nak urai. Orang tak puas hati tak faham. Okey. Dan ingatlah ketika dia menampakkan kepada kamu wa id yurikumuhum idzil taqaitum
ketika kamu jumpa fi a'yunikum qalila. Ha ni. Tadi kita kata tak, Nabi tengok dalam mimpi banyak ke sikit? Sikit. Sahabat nampak dalam mimpi sikit juga. Nampak waktu jaga sikit juga. Fi a'yunikum ni dalam bentuk mata kepala. Bentuk sedar. Sikit juga. Lepas tu wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dan dia dan kamu diperlihatkannya oleh Allah berjumlah sedikit pada mata mereka, Arab Mekah. Kamu tengok mereka sikit, mereka tengok kamu sikit. Jadi bila sama-sama tengok sikit, semangat nak apa? Semangat nak bertempur lah. Oh sikit je deh, jarang. Arab apa tu, sahabat tengok apa? Tengok apa tu Arab Mekah pun, oh sikit je ni beres. Berlakulah pertempuran. Tujuannya nak bagi berlaku pertempuran. Nanti kalau tengok banyak, lari pula. Jadi tak berlaku. Tuhan nak buat hak berlaku, kena berlaku. Kan? Hak Tuhan nak yang dia nak berlaku, kena berlaku. Dia kata, kerana kan, liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Kerana Allah menghendaki, berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Dia ada cerita waktu Ibn Mas'ud ni. Dia kata kamu tengok memang 70, antara 70 dengan 100. Kita 300. Jadi 300 dengan 100 ni 3 kali ganda lawan 3 kali ganda kita kan, lawan 300 lawan 100. Semangat jadi. Dan dia kata wa ilallah, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Wa ilallah turja'ul umur. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Ayat 45 ni bermulanya perkara yang kita kena faham sebelum kita pergi perang. Iaitu nombor 1, teguh kaki dan hati. Peperangan ini memerlukan teguh kaki dan hati. Teguh hati dan kaki. Dia panggil di antara aturan perang adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, serta sabar terhadap penderitaan perang, kewajipan berteguh hati, bersatu dan dalam peperangan, dan larangan berlaku sombong dan riak. Ni aturan-aturan peperangan. Wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum, apabila kamu bertemu fi'atan, pasukan musuh, fasbutu, maka berteguh hatilah. Lepas tu wazkurullaha katsira, sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa. La'allakum tuflihun, agar kamu berjaya. Yakni memperolehi apa yang kamu inginkan berupa kemenangan atas musuh. Syarat yang kedua ialah taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul, ataupun taat kepada khalifah atau ketua. Taat kepada khalifah atau ketua. Wa ati'ullah, dan taatilah Allah dan Rasul. Taat ni dia mesti ada tiga dalam satu. Mesti ada makna ikut dan mesti ada makna serupa. Taat tu mesti ada makna ikut. Ikut tu makna taat. Dan ikut serupa tu makna ikut. Ikut tu makna taat. Serupa itu makna ikut. Kalau tak serupa tak ikut. Faham tak? Sama ada Allah atau Rasul. Jadi kita mengaji dah. Neraca dalaman kita betul tak betul Allah. Bagaimana? Kalamullah, Quran. Quran itulah neraca dalaman kita ni betul atau salah. Neraca luaran kita betul salah Nabi. Sebab tu agama kita ni dia ada dua. Satu, pegangan hidup dan cara hidup. Pegangan dan cara hidup. Pegangan pada kalam Allah, cara hidup pada kalam Nabi. Dia benda tu kan. Bila sebut pegangan kalam Allah kan, Islam tu dia duduk antara dua, pegangan dan cara hidup. Dia bukan pegangan saja, bukan cara hidup saja. Sebab dia ada dalaman, dia ada luaran. Dalaman pegangan, luaran cara hidup. Pegangan ni nak tahu betul tak betul, hak kita kena pegang. Betul atau salah, neraca dia Quran. Luaran nak tahu betul salah, neraca dia Nabi. Kalau serupa dengan kalam Allah, betul lah dalam kita. Kalau serupa dengan Nabi, luaran kita, betul lah luaran kita. Jadi betul tu bukan kerana kita kata betul. Betul tu kerana serupa dengan barang yang kita boleh bagi bukti kita ni betul. Betul kenapa? Sebab betul dalaman apa? Kenapa betul? Serupa dengan Quran. Mu kata betul luaran kenapa? Apa hujah kamu? Nabi. Dan janganlah kamu berbantah. Dan janganlah kamu berselisih. Wala tanaza'u. Sebab perselisihan itu dia jadi dua perkara masalah. Iaitu pertama, menyebabkan kamu menjadi gentar. Yang kedua, kekuatanmu hilang. Kekuatan jadi hilang. Pertama, sebab suruh taat Allah dan Rasul, jangan berbantah. Jangan berbantah. Dalam peperangan ni tak boleh balah. Balah ni jadi takut. Perbalahan menghasilkan ketakutan. Perbalahan bersama pasukan perang,
Dia takut gitu. Habislah kita ni, kalah lah kita ni. Balah. Lepas tu perbalahan menyebabkan kekuatannya dia hilang. Rih kat sini ialah kekuatan. Asal rih ni bau. Dan kekuatan. Jadi bersabarlah dalam apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Wasbiru. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'a. Mana ma'a? Bersama. Kalau apa-apa yang sesuatu yang lebih jijak, makna bersama. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Apa dia? Dalam daurah dia sebut kalimah lain. Maulana terjemah ma'a ni mana berkenan. Sesungguhnya Allah itu berkenan dengan orang yang disebut sabar. Tu makna ma'a tu berkenan. Mana sedap bersama dengan berkenan. Mana lebih jijak? Kan bahasa Kelantan ni orang Kelantan sebut ni. Kan? Mana lebih rasa berkenan, lebih rasa lebih maksud tu lebih tercapai dalam jiwa kita. Berkenan. Kalau sebut bersama ni kita jadi Melayu kan? Bersama tak kuat. Sebut berkenan lah kita faham. Allah berkenan. Berkenan apa? Berkenan nak bawa dia ke syurga lah. Berkenan untuk beri bantuan. Bahasa raja kan, Tuhan tu raja berkenan. Berkenan. Arab Mekah ni dia ada musuh tradisi. Masa ni sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.